siapa je yang tidak terkesan? Saya kira semua orang terkesan. Jadi langkah yang saya ambil dari PKP yang pertama ialah dengan merangka semula segala jadual dan rancangan kerja untuk semua pekerja di sini. Dari awal PKP, pekerja-pekerja dalam industri pelancongan memang 100% terkesan dari Mac 2020 dulu. Sebab yalah tak ada pelancong yang masuk ke sini walaupun lokal ataupun foreigner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari seperti mana biasa. Hari Isnin ini, wanita hari ini menjadi penghias kaca TV anda bersama dengan saya Fahrin Ahmad dan rakan saya sebentar saja lagi 18 Januari. Dan ini satu tempoh yang saya kira cukup menguji, cukup menduga untuk kita semua, tapi kita terus harus kekal bersemangat. Mungkin ada satu perkongsian terlebih dahulu yang saya boleh kongsikan bersama dengan anda tentang panduan yang sangat berguna bagi mereka yang melalui ataupun membuat pemantauan kendiri kes positif COVID-19 di rumah. Baik, ini antara perkara-perkara penting di mana itu adalah situasi terkini dan pastikan sentiasa duduk di rumah, pastikan anda boleh dihubungi seandainya berkongsi ruang ataupun berkongsi peralatan, pastikan sentiasa ianya dibersihkan. Dan seandainya keadaan anda semakin teruk ataupun bergejala, terus hubungi 999 ataupun pihak hospital yang berdekatan. Kerap cuci tangan, kerap sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Dan juga ini antara perkara penting yang selalu kita terlupa. Jaga adab-adab ketika bersin dan juga batuk dan juga buang tisu ataupun pelitup muka di tempat yang betul dan juga tidak berkongsi peralatan dengan orang lain. Dan selain itu juga anda juga pastikan interaksi yang dilakukan dengan pihak lain ataupun ahli keluarga tidaklah secara langsung atau tidak secara terus dan tidak sesekali menerima pelawat. Saya harap itu adalah panduan yang sangat berguna untuk anda semua amalkan. Baik, dan dalam situasi ini juga lebih-lebih lagi banyak daerah ataupun negeri yang melalui tempoh PKP dan ramai juga yang juga positif COVID-19 yang diletakkan di pusat kuarantin. Pastinya rasa kecewa, rasa sedih, rasa duka. Tetapi pastinya kita semua juga ada cara masing-masing untuk menghilangkan stres, kesedihan dan yang paling penting adalah untuk menaikkan semangat, menceriakan sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang berdekatan ataupun berhampiran dengan kita. Jadi kami ingin kongsikan terlebih dahulu sesuatu yang cukup positif di mana di pusat kuarantin MAEPS bagaimana mereka menceriakan, menaikkan semangat satu sama lain. Saksikan TikTok ini. Kalau menebang si pohon jati. Wah, memang aktiviti yang cukup menghiburkan untuk mengurangkan rasa runsing mereka. Kita mulakan dengan Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada anda semua penonton wanita hari ini. Sebentar tadi Fahrin pun ada kongsikan pelbagai info yang memberi manfaat kepada anda semua. Saya di sini ingin juga kongsikan kepada anda tip inspirasi Grow Happy nombor 1, latih si manja bercakap dan bercerita. Nestle Lacto Grow ingin mengajak kita semua untuk sama-sama meningkatkan tahap keceriaan rakyat Malaysia yang semakin menurun menjelang hari kegembiraan Mac nanti. Kerana semuanya bermula di rumah. Bila kita happy, semuanya menjadi. Tip inspirasi Grow Happy nombor 1 adalah melatih si manja bercakap dan bercerita. Ada anak-anak yang jenis senyap dan menyimpan. Ianya tidak sihat apabila mereka pendam perasaan dan tidak bercerita apa-apa. Jadi, apa kata kita latih mereka lebih yakin dan suka bercerita? Caranya, latih bercakap dan bercerita. Mulakan sesi bercerita oleh mama dan papa, kemudian giliran si manja bercerita tentang mainan atau apa saja yang dilihatnya pada hari itu. Si manja akan suka bergaul bila mood okey dan ceria. Semuanya bermula dengan perutnya. Berikan dia Nestle Lacto Grow dengan bekerja
dengan bakteria baik probiotik L. reuteri untuk perut yang selesa agar dia seronok bercampur dengan semua orang. Itu dia antara tip inspirasi untuk anda semua. Dan pada hari ini antara topik yang akan dibawakan pada wanita hari ini harapnya akan memberi manfaat dan inspirasi kepada anda semua. Apa topik kita pada hari ini, Farid? Baik, terima kasih Hawa. Baiklah, topik kita hari ini adalah di sebalik senyuman. Setiap insan pastinya alhamdulillah kita masih lagi mampu bersyukur ada di antara kita masih lagi mampu tersenyum. Tetapi ternyata di sebalik senyuman kita itu terselit kisah-kisah kita yang tersendiri. Dan kami di Wanita Hari ini berharap perkongsian kami pada hari ini dapat mencetus semangat dan inspirasi untuk anda semua. Dan seandainya ada sebarang pendapat dan perkongsian, sila ajukan di Facebook kami Wanita Hari ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Pastikan anda terus bersama kami untuk mendapatkan semangat bersama dengan Wanita Hari ini. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Krisis global akibat penularan wabak COVID-19 telah membawa kesan yang buruk terhadap negara. Di Malaysia, ramai individu yang telah hilang pekerjaan sekaligus mengakibatkan sesetengah daripadanya jatuh muflis. Antara sektor yang paling terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP ialah mereka yang menjalankan perniagaan seperti makanan, hotel, pelancongan, pakaian dan sebagainya. Rata-rata ada juga yang mula bertukar kerjaya demi meneruskan kehidupan harian mereka. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Jika diusahakan sesuatu perkara dengan bersungguh, pasti akan membawa kesan yang positif dan sebaliknya. Terdahulu seorang lelaki yang bekerja sebagai badut, kini lebih aktif untuk terus menghiburkan orang ramai menerusi dalam talian internet dengan membuat video di YouTube sebagai salah satu cara untuk mencari pendapatan. Keadaan sebegini ternyata membuatkan sesetengah individu sanggup untuk mencuba sesuatu yang baharu di sebalik kesempitan yang melanda. Justru dapat membuka minda serta menimba pengalaman baru buat diri mereka sendiri. Itu dia pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada pelbagai sektor, kepada ramai orang, Farin. Farin, semalam saya ada tengok gambar dekat Instagram. Gambar saya pada Januari tahun lalu. Bekerja seperti biasa. Tak sangka setahun kemudian akan begini jadinya. Tapi apa yang pasti, topik kita ini cukup indah, cukup menarik. Di sebalik senyuman mempunyai kisah kita yang tersendiri. Suka, duka, ujian dan dugaan kita. Tapi apa yang pasti, perkongsian kami di Wanita Hari ini adalah untuk mencetuskan semangat. Bagi anda yang tersenyum, teruskan tersenyum. Bagi anda yang tunduk kecewa, kami ingin membuat anda tersenyum dengan semangat, idea dan inspirasi yang kami akan kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita bersama dengan seorang yang cukup positif, cukup bersemangat, seorang doktor iaitu Dr. Azizul Azli Ahmad yang kini berada di talian panggilan video kita. Assalamualaikum Doktor. Di sebalik Waalaikumsalam Farid. Terima kasih Wanita Hari ini. Ujian dan dugaan. Apa yang pasti perkongsian kami di Wanita. Baik, Doktor sihat? Untuk mencetuskan Alhamdulillah sihat. Tersenyum teruskan. Terima kasih. Bagi anda yang saya nak tengok senyuman doktor tu boleh? Membuat anda tersenyum dengan semangat, idea dan inspirasi yang kami akan paling manis dah ni yang senyum ni. Okey, tak apa, mungkin ada sedikit masalah, tak mengapa. Tapi apa yang kami ingin kongsikan bersama dengan Dr. Azizul, mungkin doktor boleh ceritakan di sebalik senyuman tentang keadaan ujian dan dugaan yang berbeza-beza, tapi saya pasti terselitnya hikmah di sebalik segala yang berlaku ni. Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farid, terima kasih Wanita Hari ini. Saya rasa kita tak pernah jangka ya satu hari kita akan diarahkan untuk berada di rumah, duduk di rumah, bekerja daripada rumah dan kita tak pernah fikir tentang perkara ini. So maknanya dia apa yang kita perlu pertimbangkan dalam situasi ini dan yang lebih luar biasa ini kali kedua ya. Ini kali kedua kita terpaksa berada di rumah dengan senyuman yang Farin cerita tadi mungkin pahit setengah orang ya. Mungkin setengah orang dia rasa ini adalah suatu iktibar ataupun peluang yang bagus dan baik kepada mereka. Ya. Jadi sebab itulah saya selalu pesan maknanya kalau katalah dalam kehidupan kita kena sentiasa beringat sebenarnya akan sampai satu tahap mungkin
perkara ini akan mengubah, memberi nilai baru kepada hidup kita dan kepada bagaimana kita melihat sesuatu perkara tersebut. Dan bagi orang berniaga, saya percaya dan yakin orang berniaga ni dia cara berfikir dia berbeza daripada cara orang biasa berfikirlah. Sebab itulah mereka ni menjadi ahli perniagaan, orang berniaga dan sebagainya. Sebab dia orang ni adalah orang-orang yang terpilih untuk berniaga dan sebagainya. Betul yang doktor katakan tadi, ini saat yang kita perlu berjaga-jaga, lebih berhati-hati dan lebih bijak mengurus. Dan seperti semua orang, pendapatannya semakin berkurangan sewaktu pandemik ini. Bagaimana untuk mereka yang berniaga ni mengurus kewangan mereka dengan baik? Okey. Saya selalu sampaikan pesan inilah. Sebenarnya pesan-pesan ini bukan untuk orang berniaga je. Saya rasa untuk semua orang supaya kita ambil iktibar apa yang sedang berlaku ada orang tanya dalam keadaan sekarang ni masih sempat lagi ke kita ni nak menabung dan simpan. Nombor satu saya selalu pesan begini, nombor satu hidup ni saya selalu pesan dia terbagi kepada dua. Satu kita sebut sebagai takdir dan satu kita sebut sebagai takbir. Ada orang kata ini dah takdir dia nak buat macam mana, bisnes dia kena teruk macam ni dan sebagainya. Tetapi ada orang yang bagus, dia melihat ini sebagai peluang untuk ditakbir hidup dia lebih baik dan lebih bagus. So, ada orang yang melihat begitu, dia rasa takdir, dan kita terlalu banyak melihat takdir, dia rasa takut apa? Kita takut nanti kita menyalahkan takdir dalam situasi yang begini. Yang kedua, saya selalu pesan begini, bagi apa yang berlaku, kita sepatutnya, kita sebenarnya di Malaysia ni masih perlu rasa bersyukurlah sebenarnya. Kalau kita tengok apa? Contoh yang pertama, saya nak berkongsi, kita tengok semalam di negara jiran kita dia ada gempa. Kita Alhamdulillah. Dekat Malaysia walaupun kita sekarang ni diuji dengan ramai orang tidak dapat mencari pendapatan dan sebagainya, tetapi kita secara geografi masih lagi aman kita masih lagi boleh berniaga secara geografinya itu bagus. Kita masih ada modal apa selain daripada itu, kita ada modal usia kita ada usia dan kesihatan yang baik untuk kita terus berusaha dan sebagainya. Jadi benda tu antara benda yang sangat penting dalam saat-saat yang kita anggap sebagai kritikal ni sebenarnya. Okey. Baik, doktor. Bersama dengan kita juga di talian panggilan video kita ini ada pengusaha ataupun usahawan dari pelbagai latar belakang perniagaan yang berbeza, dan kita mulakan dengan seorang pengusaha pakaian dari Shawl Publica, iaitu Ayu Zulkafli. Assalamualaikum Ayu. Waalaikumsalam. Okey, Ayu. Baik. Alhamdulillah. Wanita hari ini. Okey. Terima Baik kasih Ayu. bersama kami. Tentang perniagaan pakaian ini, bagaimana anda terkesan, bagaimana anda mungkin merancang semula untuk melalui cabaran dan ujian dugaan pandemik COVID-19 ni? Okey, Assalamualaikum. So, semula COVID-19 ini berlaku, yang kita tak expect kan, dia pun berlaku sejak pada 2020. Dia terjejas sebenarnya especially masa raya kalau dicakap pada tahun 2020 sebab dia berlaku pada Februari di mana persiapan raya dah 90% dah siap. So bila berlakunya COVID-19, MCO bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. So jadi mungkin daripada supplier dan hilang, and then tentunya marketing semua tersekat sebab kita nak keluar rumah, and then Raya 2020 memang terjejas teruk lah untuk especially pada industri pakaian macam kami. Ya, pastinya pada tahun lalu memberi kesan terutamanya pada musim perayaan. Pada waktu itulah sebenarnya pakaian-pakaian fashion ini mendapat sambutan. Dan pastinya pada waktu COVID-19 tahun lepas, ada tak kesan-kesan ataupun cabaran-cabaran yang Puan Ayu lalui? Cabaran-cabarannya of course pertama sekali itu akan merudunglah sebab orang dah tak nak beli pakaian. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita kena tukar kita orang punya bisnes daripada pakaian tradisional, pakaian baju Melayu, pakaian baju kurung, kita orang tukar kepada casual. Sebab sekarang orang lebih pakai pada barang-barang casual kan, yang senang dia orang work from home, senang dia orang study from home, yang senang dipakai. Sebab saya rasa sekarang ni untuk pakaian kita kena gunakan produk yang essential, yang reusable. Maksudnya yang banyak kali. Kita boleh nak keluarkan konsistensi. Sebab sekarang ni tak ada mata, tak ada dah tak ada hijau. Kita kena keluarkan pakaian yang
Okey, baik. Ini juga bermakna Ayu terpaksa mengubah strategi pemasaran dan sebagainya. Okey, selain itu juga sebagai seorang pemilik perniagaan, pastinya ramai staf, banyak modal yang telah dikeluarkan. Kabarnya juga butik telah ditutup. Jadi bukan saja kita memikirkan tentang diri kita, tetapi bagaimana juga orang-orang lain yang bergantung pendapatan dan rezeki daripada perniagaan anda ni, Ayu? Nak jawab ke? Okey, so kita convert kepada warehouse di mana kita buat daripada kita punya perniagaan ada offline dan online, kita buat 100% pada online. So kita strengthen pada online. Sebab sekarang ni bila semua di rumah, dia ramai tengok telefon dan itu semua kita hindari. Kalau kita nak order makanan kan kita pakai telefon. So jadi kita dah tak buka butik, kita tutup butik, cuma kita convertkan dia pada warehouse. Banyak orang berdasarkan convert daripada butik dan online slot. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Ayu Zulkafli dan juga pasangannya dari Shawl Publica. Okey, ternyata apa yang kita dapat kongsi, kisah positifnya di mana walaupun perniagaan mereka itu merudum tetapi harus terus mencari strategi pemasaran yang baru untuk terus memastikan kesinambungan. Betul, sesuaikan diri dengan norma baru. Betul. Masih bersama kita ialah Dr. Azizul. Baik, Dr. Azizul, bagaimana pula dengan mereka? Pastinya kita semua dalam masyarakat Malaysia pada tahun lalu dah pun melalui fasa pertama PKP. Dan bagaimana untuk lebih bersedia pada PKP kali ini, Doktor? Okey, Doktor, mungkin Doktor kena unmute kan, Doktor? Kami tak dengar. Okey, saya kira Doktor dengar soalan kami tadi. Okey, silakan. Saya respon sedikit yang Ayu tadi daripada Replika tu, tadi bila saya bersembang dengan dia sebelum kita ni, satu benda yang kita kena belajar tentang sifat peniaga yang macam tadi tu, which is very good lah. Saya suka pasangan ini. Saya tanya dia kesan daripada ini sehingga dia terpaksa tutup kedai dia dan sebagainya. Tetapi apa yang positif yang kita boleh belajar, dia cepat beradaptasi macam Farid cerita tadi tu, which is very good lah. Sebab peniaga ni dia ada satu mentaliti yang disebut yang tidak ada kepada orang biasa dalam peniaga. Dia sebut dia bijak menguruskan risiko dan dia rasional. So orang yang berniaga dia ada ciri-ciri begitu. So apa yang pasangan ni buat tadi, yang kalau kita tengok saya tanya dia kata penjualan secara online akhirnya lebih tinggi daripada penjualan secara butik dia selepas itu. Maksudnya dia melihat dan dia mengambil peluang. Dia ambil peluang daripada apa yang berlaku. Dia adalah pasangan yang bagus, baik, bersama suami dia bangunkan cara materi yang sihat dan bagus untuk mereka. Jadi kita boleh belajar dan kita boleh ambil manfaat daripada pasangan yang bagus ini tadi. Okey, baik Doktor, terima kasih atas ulasan itu. Kita akan kembali bersama dengan Doktor sebentar saja lagi. Okey, kalau tadi kita bersama dengan pengusaha pakaian, kali ini Hawa, kita nak dengar pula kisah di sebalik senyuman suka duka seorang pengusaha restoran pula. Kita bersama dengan Haslinda Rahman dari Ceritera Cafe. Assalamualaikum Haslinda. Waalaikumsalam. Hai. Hello, Assalamualaikum. Dengar? Okey. Dengar. Okey, mungkin agak sedikit bergema tapi tak apa. Kami harap kami dapat dan juga penonton-penonton dapat dengar dengan jelas. Okey, Haslinda, ceritakan cabaran dan dugaan anda sebagai pengusaha makanan dan restoran ni. Mungkin boleh kongsikan. Saya dari Ceritera Cafe. Kita dah mengalami COVID ni daripada tahun lepas. Di mana kita antara yang sangat kesusahan mula-mula Mac tahun lepas lah. Lepas kita terus bangun dan kita terus plan untuk apa aktiviti seterusnya. So, kita buat banyak pack food lah, delivery, pack food dan kita bagi makanan kepada subliner lah. Basically, last week kita buat makanan untuk subliner dan golongan memberikan. Okey, pastinya ada hikmah dalam segala cabaran kan? Dan sebelum ini Puan ada restoran dan difahamkan ada yang ditutup ya? Ya, betul. Kita tak boleh operate seperti biasa. Kita baru nak buka balik tapi setahun kita tak boleh operate beroperasi kan. So, ini patutnya Januari ni pun nak buka juga tapi kena PKP lagi, so kita tak boleh buka lagi. So, another year yang kita kena
kena Harungi. sabaran lah untuk kita. Okey, kalau saya lihat ialah kita ada pilihan sebenarnya bila dilanda situasi seperti ini, kita mengeluh, kita putus asa, tapi kita nampak kepada jalan ceritanya Haslinda mempunyai satu perancangan yang rapi ataupun perancangan orang kata backup yang baik. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kita, mungkin pengusaha-pengusaha makanan di luar sana nak tahu. Okey, apa yang kita buat, kita kena fikir untuk kita sentiasa terus terapung dari segi bisnes kan. Kita kena cari strategic partner untuk kita terus beroperasi lah kiranya. Dan kena buat online, besar online macam itulah. Lebihkan kepada bisnes online dan cari strategic partner untuk memudahkan kita punya urusan harian lah. Okey, dan adakah sebenarnya Haslinda rasa mungkin perniagaan ini lebih baik ataupun suatu peluang baru untuk anda sebenarnya? Saya rasa COVID ni memang ramai yang terkesan, tapi bagi kita cerita membuat kita jadi orang yang lebih besar. Maksudnya hati besar, kita punya semangat pun besar. Kita tahu cabaran tu hari-hari pun memang ada cabaran kan. So tahun kedua ni kiranya tahun lepas dan tahun ni kita dah ready untuk terima cabaran dari rintangan, take one day at a time lah. Kita tak terlalu sangat. So kita fokuskan hari ini untuk buat yang terbaik, besok buat lagi yang terbaik. Ya, sentiasa ada plan ataupun perancangan ataupun alternatif lain. Bersama kita nampak gaya tu Dr. Azizul terus terlalu detail merancang pun kadang-kadang kita akan macam terkesan kan, akan kita patah hati. Kita happy dan jangan terlalu tertekan lah. Okey, Dr. Azizul nampak memang mendengar perbualan kita daripada awal, juga ulasan daripada Puan Haslinda. Okey, Doktor, mungkin boleh ulas sikit apa yang Haslinda kongsikan tadi. Kata jangan berancang terlalu rapi sangat pun takut kecewa pula. Macam mana dengan pendapat dia? Okey, terima kasih dan tahniah. Saya suka tengok. Kita dia ada beza tau. Cara orang biasa berfikir, bagaimana usahawan berfikir, ada peniaga. So, nombor satu saya nak pesan begini. Bila kita start berniaga, nombor satu jangan terlalu nostalgia. Kita tahu sekarang ni tiba-tiba perniagaan kita ni tak berapa boleh jalan. So kita rasa apa? Inilah satu-satunya perniagaan yang kita ada. So bagus. Puan Lida dia ada exit plan. Kita sebut sebagai exit plan. Exit plan ni maksud dia apa? Kita kena bersedia untuk kita keluar daripada perniagaan kita. Kita tak boleh terlalu nostalgia. Ya Allah, ini je duit yang aku ada kan. So kita bertahan, besar kita bertahan, lebih banyak duit kita akan habis. Yang kedua, dia mesti ada timeline dalam berniaga ni. Timeline ni ialah kalau kata kita cuba berniaga, kita kena try. Maknanya kalau katalah 12 bulan, 6 bulan kita masih negatif cash flow kita agak dan sebagainya. Kalau kita bertahan habis semua simpanan kita kan. Maka kita tukar kepada mekanisme yang lain. So, Puan Lida laksanakan dengan bagus, baik begitu. Saya nak cadangkan juga lah kepada orang-orang yang buat impian, berustad nak berniaga dan sebagainya. Cari perniagaan yang tidak memerlukan modal yang besar. So, hari ini kalau kita tengok, hari ini zaman ini kita ada zaman dropship, kita ada zaman exhibition. Kalau zaman-zaman dulu kita kena buka kedai renovation, kedai dan sebagainya. So, cari dalam keadaan sekarang, usahakan ada perniagaan yang kecil modalnya ataupun tanpa modal. Dan lain sekali saya nak pesan ini, masuk ke kawasan komuniti, kawasan penduduk. Kalau kita perasan lah, kalau kadang-kadang online ni dah terlalu mainstream. Semua orang dah online hari ni, berniaga kan. Jadi kadang-kadang kawasan-kawasan penduduk ni, mana ada kawasan persekitaran rumah kita, ada peluang, ada potensi yang bagus untuk kita tengok. Dalam kita baru ini, ada orang berniaga bawa roti dan sebagainya, jual di taman-taman dan sebagainya. Which saya rasa orang berubah daripada satu gaya mainstream kepada satu gaya yang baru pula. Ya, saya setuju dengan kata doktor ni. Mereka yang berniaga, mereka yang business minded ni memang perlu sentiasa kreatif, perlu sentiasa bersedia. Betul. Baik, Puan Haslinda yang masih bersama kita, boleh sedikit kata-kata semangat kepada rakan-rakan peniaga di luar sana? Macam untuk kita kan, pada saya, apa yang saya buat, macam mana saya tackle dulu adalah saya bantu orang yang sekeliling saya dulu. Kita nak jadi orang yang besar, kita kena bantu orang yang kecil. So, bila mungkin kita tak dapat dari segi wang ringgit yang kita mahukan, tapi kita bagi kebahagiaan yang dimakan mungkin ni. So, itu yang membawakan kita punya keuntungan lah.
Baik, kita ucapkan terima kasih bersama dengan Puan Haslinda Rahman, Puan Linda kerana bersama dengan kita. Kita terus ucapkan dan doakan selamat maju jaya untuk Cerita Cafe dan juga perniagaan anda. Okey, baik, Dr. Azizul akan terus bersama dengan kita. Tapi sebelum itu, Doktor dan juga para penonton wanita ini, kita ada sesuatu yang juga ingin dikongsikan mengenai perniagaan yang pasti sangat-sangat terkesan sepanjang pandemik COVID-19 ini. Kita saksikan. Selain perkhidmatan restoran, antara yang turut terkesan adalah industri perhotelan termasuk perkhidmatan rumah inap atau homestay. Bagi Ami Adina Yusof, pengusaha tempat tinggal di Teluk Panglima Garang, Selangor, di samping menghadapi cabaran untuk mengekalkan pengurusan, di waktu begini, dia memilih untuk memandangnya dari satu sudut yang lebih positif. Siapa je yang tidak terkesan? Saya kira semua orang terkesan dengan COVID-19 ni. Tapi saya dan semua pekerja di sini ambil positif. Menganggap ini adalah satu cabaran. Jadi langkah yang saya ambil dari PKP yang pertama ialah dengan merangka semula segala jadual dan rancangan kerja untuk semua pekerja di sini. Pekerja di sini saya anggap adalah tunjang utama. Juga perlu dijaga supaya dapat bertahan dalam menempuh isu pandemik COVID-19. Berhadapan PKP buat kali kedua membuatkan dirinya terus memikirkan langkah terbaik untuk semua pekerja dan tidak menjadikan ia satu alasan untuk dirinya berputus asa. Bila sebut je PKP, semua gelisah. Baik pekerja, saya, admin, account, semua duk gelisah. Personally bila tiba PKP, tiada pekerja yang diberhentikan. Bagi saya itu yang paling penting. Saya cuba untuk bertahan untuk pekerja-pekerja semua. Cekal dan terus bersemangat kunci utama buat Ami dan semua rakan sekerja untuk terus kuat menghadapi dugaan bersama. Jadual pun telah disusun untuk mereka terus bekerja walau tiada guest yang check in. Jadi saya menganggap setiap waktu PKP itu adalah waktu rehat dan retreat untuk Teratak Sofia dan semua pekerja Teratak Sofia. Sebab kerja baik pulih, landscape, major services untuk barang elektrik, kerja pembersihan dalam luar premis, kami dapat lakukan tanpa gangguan dan kekangan masa. Jadi bila tiba premis Teratak Sofia dapat dibuka semula untuk semua, bila homestay ni dah tersedia bersih dan elok lah untuk didiami. Pendek kata, pekerja harus terus bekerja. Memang niat saya untuk memastikan pekerja-pekerja Teratak Sofia ni terus mendapat pendapatan walau di musim pandemik. Usaha dan harapan moga penularan wabak ini dapat diputuskan agar sektor-sektor yang terjejas dapat kembali beroperasi seperti biasa. Itu dia dengan sekatan perjalanan rentas negeri, rentas daerah pastinya memberi kesan terutamanya kepada sektor pelancongan. Saya sendiri pun Farin ingatkan berapa kali dah rancang untuk pergi berehat tetapi tidak lagi kesampaian. Dia tangguhkan. Saya pun macam tu juga. Kita tak boleh berjalan. Tapi tak apa, kita tak tahan sikit godaan tu. Okey. Baik doktor, masih lagi bersama dengan kita. Okey doktor, soalan saya ini, okey kalau kata tadi kita dah tengok pengusaha pakaian, restoran masing-masing ada bisnes masing-masing. Saya tak nak penonton wanita hari ini rasa ketinggalan. Dia kata, itu orang ada bisnes, bolehlah. Kita tak nak lupakan orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang berniaga kecil-kecilan di tepi jalan. Dan apakah yang mereka selama ni merasakan mereka selesa dan itu saja yang mereka tahu buat. Apa pilihan yang mereka harus lakukan bermula dari sekarang ni doktor? Okey. Terima kasih Farin. Nombor satu macam saya ulas tadi sebenarnya kita tak jangka perkara ini tiba-tiba akan berlaku dan sebagainya. Yang kedua, kita kena cepat beradaptasi. Bagi orang yang berniaga, bagi orang yang sama ada dia tak timbul isu, dia pengusaha kecil, dia pengusaha besar ataupun itu saja pendapatan yang dia ada, paling penting kita kena cepat beradaptasi. Kita tak boleh terjebak juga dengan sekarang ni macam teori orang bercerita kan, teori konspirasi, teori macam-macam dan sebagainya. Akhirnya menjadikan kita lagi lambat bergerak. Yang kedua, saya nak pesan apa? Kita kena bersedia. Kalau orang kata apa? PKP ini menjadikan kita terhenti, tetapi jadikanlah PKP ini sebagai kita bermula. Orang lain berhenti, kita bermula. Bermula apa? Kita bermula mencari peluang-peluang perniagaan. Kita bermula mencari peluang-peluang untuk tambah pendapatan. Kalau kita kata
satu peluang, saya percaya dan yakin akan ada banyak lagi peluang-peluang yang baik dan sihat terbuka. Saya ada kawan-kawan yang berniaga, saya tanya dia dalam tempoh PKP okey ke perniagaan dia? Dia kata sebenarnya dia menjana lebih banyak wang waktu tempoh PKP lagi. So, jadi sebab di Malaysia ni Farin, kalau kita perasan orang Malaysia ni berbelanja tu adalah kepuasan emosi kepada dia, berbelanja. Dia ada dua benda kepuasan emosi pada orang Malaysia. Satu, berbelanja. Dia seronok. Kita ada data online yang menakjubkan tempoh PKP. Jenuh. Postman tak boleh balik rumah, syarikat delivery, macam-macam berlaku. Yang kedua, ada satu budaya orang Malaysia ni, dia suka makan. Perasan dia tak? Dia waktu orang tertekan ni, jiwa dia lagi stres dan sebagainya, dia apa? Dia makan. Satu doa yang kita kena amalkan, macam mana makan banyak tetapi tak gemuk. Itu impian semua orang lah. Sebab kita nak beradaptasi dengan itu lah. Jadi saya buat apa? Supaya semua orang bersama. Nombor satu, saya senaraikan sini beberapa poin yang penting lah. Kena ada mentaliti. Satu, kita kena bersiap dengan satu mentaliti disebut Pollyanna. Pollyanna mentaliti ni, jangan mudah percaya dengan cerita-cerita indah juga. Kita tengok Januari ni ramai orang start dapat duit ke WSP, dapat duit AHD dan sebagainya. Tiba-tiba orang datang, oi, berniaga tempe, bagus. Ramai orang 7 tahun berniaga tempe. Kita pun nak berniaga. Kita nunggu semua duit dekat situ kan. Jangan percaya dengan benda-benda indah. Dia sebut Pollyanna punya mentaliti ataupun psikologi. Benda ni banyak pada pemikiran orang-orang yang nak cepat kaya. So, peniaga tidak begitu. Okey, doktor, minta maaf kami terpaksa mencelah. Saya pasti banyak lagi yang kita ingin kongsikan bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini, tapi izinkan kami untuk berehat seketika kerana kami semua akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali lagi di Wanita Hari ini, kami di sini akan terus memberi anda inspirasi dan juga maklumat untuk manfaat kita semua bersama. Ada lagi satu perkongsian mengenai pengusaha bot dan kuda di Langkawi yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Syifa. Jom kita saksikan. Penularan pandemik COVID-19 telah memberi tamparan yang hebat kepada banyak sektor di negara. Industri pelancongan antara yang turut terkesan. Bagi Muhammad Firdaus Tuan Ismail yang sudah lebih 10 tahun mengusahakan perkhidmatan bot laju dan sukan rekreasi berkuda di Langkawi, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada Mac lalu sememangnya turut memberi kesan besar buat perniagaannya. Saya merupakan salah seorang penggiat ataupun pengusaha dalam industri pelancongan di Langkawi. Memang terkesan teruk dengan COVID-19 ni. Tapi untuk memastikan perniagaan terus bertahan, saya membuat promosi secara online dan menurunkan kadar harga yang ditetapkan untuk menggalakkan pelancong dalam negeri dan juga dalam negara kita ni untuk terus mempertahankan perniagaan saya. Kehadiran pelancong yang semakin berkurang menyebabkan majoriti penduduk yang bergantung kepada aktiviti pelancongan hilang sumber pendapatan, termasuklah Muhammad Firdaus. Banyak cabaran yang kami lalui, kami dari industri pelancongan. Contohnya saya mengusahakan bot pelancong di Langkawi dan juga sukan rekreasi berkuda. Memang banyak cabaran yang kami lalui, antaranya macam bot tak boleh jalan, kuda supply makanan susah sebab pulau kan. Dan terpaksa potong rumput lah untuk kuda kan. Akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKPB, Muhammad Firdaus terpaksa membuat keputusan besar dengan memberhentikan pekerjanya. Dari PKP, dari awal PKP, pekerja-pekerja dalam industri pelancongan memang 100% terkesan dari Mac 2020 dulu. Sebab ialah tak ada pelancong yang masuk ke sini walaupun lokal ataupun foreigner. Sehingga kan satu tahap kami terpaksa menghentikan staf yang ada di sini lah. Dulu ada seorang staf di sini, tapi atas faktor kekangan kewangan terpaksa diberhentikan. Diharap wabak kesihatan global yang diibaratkan sebagai mimpi ngeri kepada industri pelancongan negara cepat berakhir.
Baik, itu dia sedikit sebanyak perkongsian mengenai aktiviti ataupun perniagaan yang terus terkesan di dalam pandemik COVID-19 ini. Baik, satu lagi individu yang kami akan bersama dengan beliau sebentar saja lagi. Asalnya kabarnya bermula secara suka-suka pada PKP di peringkat awal terlebih dahulu. Tetapi ini adalah satu contoh bagaimana seorang individu yang mencipta peluang dari masalah. Panggilan telefon kita bersama dengan Puan Asiah Kuzaiman. Apa khabar Puan Asiah? Alhamdulillah, baik. Okey, Puan Asiah, kita melalui panggilan telefon sahaja. Didengari juga oleh Dr. Azizul. Sebentar lagi beliau akan komen bersama dengan kita. Okey, perniagaannya adalah perniagaan makanan Korea sejuk beku yang telah bermula secara suka-suka pada peringkat PKP yang paling awal dulu. Jadi bagaimana Puan Asiah boleh kongsikan kisah ini menjadi satu kisah yang menjadi membuka peluang, menjadi inspirasi kepada kita semua di luar sana? Silakan. Okey, alhamdulillah saya punya kami di bisnes ni start awal PKP yang first kali iaitu yang Mac 2019 tahun lepas lah kan. 2020. Okey, dia bermula sebab saya punya suami diberhentikan kerja dan masa tu saya pun baru je grad. Jadi kita orang decide macam why not kita jadikan kita punya bisnes part time ni jadikan full time. Lepas tu orang kata di dalam permasalahan kita yang sekarang ni bila PKP kan semua punya pergerakan terkawal, everything semua kan tak boleh keluar. So kita ambil peluang tu, kita gunakan kelebihan tu sebagai orang kata faktor untuk tingkatkan kita lagi kita punya bisnes. So dari situ bila husband saya dah bekerja and then dia tolong saya, kita volume up, tingkatkan lagi kita punya produk dan alhamdulillah daripada situ slowly orang kata semakin banyak kita punya customer makin ramai and then kita punya produk pun boleh lagi kita sebab before ni kan sebab part time jadi saya tak sempat nak introduce new product, saya tak sempat nak buat R&D new product, tapi alhamdulillah bila husband saya dah berhenti kita bekerja sama and then bulan 10 hari tu kita dibagi rezeki lebih, kita buka satu kedai ataupun kitchen lah dan kita hire few lagi staff, kita boleh berkembang lagi. Alhamdulillah macam tu. Okey, Puan Asiah. Maknanya dah hampir setahun lah perniagaan ini ya, betul. yang berkembang terus maju. Okey, tapi saya ada satu soalan ni sebenarnya. Okey, ramai yang melalui situasi seperti Puan Asiah ni sebenarnya kebanyakan kita takut-takut, ragu-ragu. Saya ni sebenarnya suka-suka, betul ke boleh? Ada orang ke? Ada sambutan ke? Jadi kita nak ketepikan dan mengubah mindset ataupun minda mereka di luar sana untuk tak rasa takut, untuk berani mencuba seperti Puan Asiah ni. Silakan. Okey, dia macam ni tau. Memang saya awal-awal tu saya takut juga. Saya risau, saya takut, boleh ke saya survive dengan keadaan sekarang dengan dua orang tak ada income lain selain daripada bisnes kan. Tapi bila kita fikir, business is a challenge. Orang kata, kalau kita tak ambil peluang ni, sampai bila kita akan berada di comfort zone yang sama, faham tak? Betul. Betul. Jadi kita sendiri kena cabar diri kita and then daripada situ kita boleh tahu kita punya capability ataupun kita punya capacity macam mana. Bila orang kata bila kita tak bergerak, bila kita sendiri yang tak mencuba, kita tak tahu kesepahaman kita punya level macam tu. So macam mana pun, you have to challenge yourself lah. Betul. Jadi setakat hari ini apakah perancangan, apakah sebenarnya peluang besar yang anda dah lihat di hadapan anda selepas ini sebenarnya Puan Asiah? Alhamdulillah, orang kata lepas saya beranikan buka kedai ni ataupun kitchen, saya punya customer dah lagi luas. Kita punya orang kata target market pun dah makin besar macam tu. And then daripada just online platform saja, kita dah ada customer yang kita provide kita punya produk ke kedai and then ada ke restoran, ada yang daripada rumah. So orang kata daripada just hantar daripada rumah saya dari rumah ke rumah customer, sekarang daripada kita punya kedai ke kedai makan ataupun kedai lain-lain macam tu lah. Okey. So, alhamdulillah. Betul Puan Asiah. Saya sebenarnya walaupun kita melalui panggilan video je, tapi orang kata daripada tonasi suara, aura suara itu sendiri kita tahu sesuatu yang sangat-sangat positif. Jadi ini yang saya ingin Puan Asiah kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita seandainya mereka rasa kecewa, mereka rasa buntu, mereka rasa putus asa untuk terus mencuba, terus mencabar diri dan berjaya mungkin seperti anda juga atau lebih baik. Silakan. Okey. Orang kata
punca rezeki ni ada dekat mana-mana. Kalau you kehilangan kerja, kalau you macam tak ada sumber pendapatan sekarang, cuba something new ataupun cuba cabar diri sendiri, try benda baru, orang kata create satu peluang untuk awak boleh orang kata pergi lebih jauh. Walaupun orang kata saya tak ada duit, aku tak ada talent, everything semua kan. Tapi itu ialah limitation yang awak create sendiri. You sendiri yang kena lawan you punya weakness. Kalau you sendiri yang tak nak pergi jauh, macam mana nak cari orang lain? Macam tu. So, Baik. And then, lagi satu, you kena berkawan dengan orang-orang yang positif. Kalau di sekeliling you pun cakap, tak boleh nak susah lah. Sekarang kita ni susah lah, tak boleh nak cakap. Itu yang akan limitkan you punya movement sebenarnya. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Asiah untuk suatu perkongsian dan juga inspirasi kepada kita semua, dan anda juga boleh lawati Facebook beliau Asiah Kuzaiman untuk mengenali beliau dengan lebih lanjut ataupun mendapatkan makanan sejuk buku. Terima kasih sekali lagi Pak Asiah. Okey. Baik. Baik, kita kembali bersama dengan Dr. Azizul. Okey, doktor, di penghujung perbincangan kita mengenai di sebalik senyuman ujian dan dugaan ini, secara ringkasnya apa yang doktor boleh kongsikan dan juga apa kita sebagai masyarakat dapat membantu satu sama lain dalam situasi ini. Silakan. Okey, terima kasih Farin, terima kasih Tahniah Puan Aisyah. Macam saya maklumkan tadi saya cerita bahawa apa sahaja perniagaan yang boleh menyelesaikan masalah masyarakat, mana kita boleh selesaikan masalah orang. Orang terkurung dalam rumah, orang teringin nak makan benda lain lah selain daripada nasi lemak dan sebagainya, maka orang akan try makanan Korea tu dan sebagainya. So mana dia apa sejenis sahaja bisnes yang boleh selesaikan masalah orang, insya-Allah dia akan jadi sangat bagus. Yang pertama, yang kedua ialah dalam keadaan sekarang macam ni, macam Farin kata, inilah masanya untuk kita saling membantu dan menyokong. Macam mana membantu menyokong? Tuan-tuan dan puan, kalau kita perasan, kita keluar daripada rumah hari ini, ramai orang start niaga di luar. Kita keluar sikit daripada taman perumahan kita, ramai orang berniaga dan sebagainya. Mungkin masanya untuk kita singgah, bertegur sapa, membeli sebagai tanda sokongan. Dan satu benda yang penting yang saya cuba amalkan tiap kali singgah ni Farid, apa yang saya buat? Singgah, selain daripada beli, kita sampaikan kata-kata semangat, pujian. Masya Allah, roti kukus ni paling sedap saya pernah makan. Of course lah, kena jujur lah kan. Kita bercerita, mana dia kita bagi semangat. Tuan-tuan dan puan, sebab kita tak tahu perasaan orang berniaga ni bagaimana. Tetapi kadang-kadang bukan isu duit, tetapi isu bagaimana kita nak membina kredibiliti dia kepada supaya dia orang kekal bersemangat dan sebagainya. Macam saya sebut tadi, bisnes yang paling mudah kita buat, yang modal paling kecil, kita buat itu dulu sebagai usaha kita. Dan ini satu permintaan saya nak memanfaatkan itu juga supaya selain daripada kita bercerita tentang masyarakat kena bersemangat, ahli perniagaan kena bersemangat, saya juga meraih kepada PBT. PBT ni makna dia kerajaan tempatan juga supaya menyediakan ruang ataupun platform kepada semua orang-orang yang tengah berjiwa, dan mungkin itu saja alternatif yang dia ada untuk dia berniaga. Itu modal yang dia ada. Maka kita raikan dia orang. Raikan bagaimana? Janganlah terlalu restrain, janganlah terlalu ketat kepada dia orang yang nak berniaga. Kita bagi peluang, bagi semangat kepada semua orang. Betul doktor. Saya kira itu adalah antara cara lain bagaimana bukan saja membeli tetapi kita memberi semangat, kata-kata perangsang positif kepada mereka. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Azizul Azli Ahmad, pensyarah kanan di UiTM Sri Iskandar Perak. Terima kasih sekali lagi doktor bersama kita pada hari ini. Okey, baik. Semoga sukses. Baik, terima kasih dan kita terus kekal tersenyum bersama dengan Hawa. Ya, perkongsian yang cukup menarik itu tadi Fahrin. Dan pada segmen tajaan pada hari ini, kita akan bersama V Asia Cosmetic dan Healthcare. Bersama kita ialah Dato' Azril Muhammad Razi, iaitu pengasas V Asia. Baik. Hello, Assalamualaikum Dato'. Ya, hello. Assalamualaikum Dato'. Salam. Salam sejahtera. Sihat Dato' ya? Ya, belum lagi kan? Baik Dato', saya di sini. Jom kita sama-sama kita boleh mulakan. Okey, terima kasih. Hello, Assalamualaikum Dato'. Ya. Dato' boleh kongsikan apa produk yang dibawakan oleh V Asia pada hari ini? Okey, terima kasih Hawa. Saya pasti di sebalik senyuman pasti ramai yang berduka juga kadang-kadang dengan masalah kesihatan Hawa Kurang juga adalah pandemik. Sekarang ni ramai yang terjadi berduka kesihatan Hawa. Tambah lagi kalau kita tengok ramai yang terjadi kadang-kadang disebabkan oleh masalah kesihatan, kita tak boleh bergerak bebas
terbentuk ya dengan saya percaya ya perkara ini sangat membimbangkan. Dan hari ini Hawa, saya bawakan satu rangkaian produk Asia, iaitu Platinum Drink ya, yang mana cukup mendapat tempat di hati pengguna Hawa. Yang mana saya kira kalau anda ke kedai-kedai jamu ya, Platinum Drink ni adalah antara produk yang selalu kehabisan stok ya, cepat kehabisan stok ya. Yang mana istimewanya Platinum Drink ni Hawa, yang saya tak pernah kongsikan dengan penonton hari ini ya, yang mana ianya diformulasi dengan ekstrak buah mulberry ya, yang mana buah mulberry ni adalah buah yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali di antara buah-buah superfood yang lain ya, yang mana mungkin ramai yang tak tahu bahawa 1 kilo buah mulberry bersamaan dengan 30 kilo ya buah delima. Jadi ya kadar antioksidan buah mulberry ini sangat-sangat tinggi ya, yang mana ianya juga mengalahkan buah acai berry ya, yang mana 2 kilo buah acai berry bersamaan dengan 1 kilo ya buah mulberry, yang mana saya percaya ya Hawa, khasiat buah mulberry ini telah lama diamalkan oleh masyarakat Mapuche di Amerika Selatan ni, yang mana mereka percaya khasiat buah mulberry ini bertindak sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan yang mana dapat membantu bertindak ya sebagai antibiotik semula jadi ya. Ianya juga kaya dengan anthocyanin ya, yang mana sangat-sangat baik, dapat membantu membekal tenaga tambahan ya. Saya faham dalam keadaan pandemik ni Hawa, kita memerlukan satu makanan tambahan ya, yang mana dapat membantu bertindak sebagai benteng ya untuk melindungi kesihatan kita daripada masalah dan sebagainya Hawa. Dan Platinum Drink ni sangat istimewa ya, kerana ianya diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah ya, yang mana anda lihat ya, banyak sangat kandungan-kandungan herba ya, buah-buahan yang baik ya untuk kesihatan, yang mana kita rumuskan dalam Platinum Drink ni, yang mana seawal pengambilan Hawa, kalau badan rasa kurang bertenaga, kurang cergas, insya-Allah seawal pengambilan ya, anda akan rasa badan lebih bertenaga, cergas ya. Dan Hawa, cara pengambilan yang sangat mudah, 15 hingga 30 minit setiap kali pengambilan. Dan istimewanya Platinum Drink di Asia ini diformulasi tanpa gula ya, mudah sangat untuk anda amalkan. Dan juga ya, produk di Asia telah mendapat penganugerahan sebagai super brand Hawa, yang mana ya saya faham betul ya, kesihatan yang baik adalah inspirasi kepada semua orang Hawa, dan mencegah lebih baik daripada merawat. Dan jangan lupa ya, amalkan Platinum Drink untuk kesihatan yang lebih baik, meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan anda Hawa. Dan seterusnya Hawa, selain daripada Platinum Drink juga ya, saya nak kongsikan dengan anda semua ni dia produk terbaru di Asia, iaitu Trim White Hawa, yang mana ya Trim White di Asia ni didatangkan dengan 2 variasi, Bristol Chocolate Belgium dan juga kopi Arabica ya. Saya faham tadi kita juga ada sebut ya mengenai pemakanan ni, sebab apa dalam PKP ni ramai antara kita yang kadang-kadang makan berlebihan, selera makan mendadak Hawa. Jadi kita memerlukan satu makanan tambahan yang dapat membantu menyekat selera makan anda, yang mana Trim White ni Hawa formulasi istimewa ya, yang mana ianya menggabungkan ramuan daripada Garcinia cambogia, yang mana mengikut kajian Garcinia cambogia ini dapat membantu ya menyekat selera makan yang berlebihan. Dalam masa yang sama juga ya, memberi rasa kenyang yang berpanjangan Hawa. Bila kita amalkan Trim White ni, dapat membantu juga ya mempercepatkan pembakaran kalori ya. Saya faham kadang-kadang ya, bila kita makan berlebihan, kita rasa kadang tidak selesa dan sebagainya. Jadi untuk mengelak ya, mencegah daripada kita makan berlebihan, jangan lupa dapatkan Trim White. Dalam juga ada formulasi limau gedang dan juga citrus yang sangat-sangat baik ya untuk membantu mempercepatkan pembakaran kalori ya. Jadi amalkan Trim White ni setiap kali anda selepas makan pada waktu pagi atau pada waktu makan tengah hari, untuk memberi rasa kenyang yang berpanjangan, yang mana ia dapat membantu juga ya menyedia diet yang sihat ya, yang seimbang bagi anda yang dapatkan bentuk badan yang lebih menawan. Dan Hawa, pada waktu malam jangan lupa ya minum orange top yang kat sebelah kiri sekali. Orange top ni dapat membantu melawaskan anda, yang mana ya dengan setiap pilihan orange top ni Hawa, awal 4 hingga 8 jam anda akan tertandas untuk menyingkirkan lebihan makanan yang kita makan berlebihan tu. Dan orange top ni saya sangat cadangkan dia untuk anda yang ada masalah berat badan lebih daripada 70 kg. Kalau berat badan kurang daripada 70 kg, boleh dapatkan apple top, yang mana ya Hawa, apple top dan orange top di Asia ni formulasi rasa yang sangat sedap ya, serat larut, tidak berketul. Saya faham kadang-kadang ramai yang susah nak minum fiber sebab rasa sedap dan sebagainya, tetapi anda boleh cuba dapatkan apple top dan juga orange top yang sangat-sangat sedap Hawa. Mudah sangat diamalkan, harga serendah RM38 saja. Dan sesuatu yang sangat istimewa Hawa, sempena PKP ni kita buat potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa. Anda boleh buat belian secara online ya di Shopee, Vasia Malaysia, VASIA Malaysia Hawa. Jangan lupa dapatkan rangkaian produk Asia dengan harga mampu bilik ya. Jadi secara ringkasnya ya, untuk kesihatan tubuh badan yang lebih baik ya, meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan, jangan lupa dapatkan Platinum Drink ni sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi untuk tubuh badan anda. Amalkan secara konsisten setiap hari Hawa, insya-Allah ya, anda dapat lihat dan rasai perbezaan ya daripada tahap kesihatan ni. Sebab apa saya faham
maklum balas pengguna yang amat sampai tidak berdiri ni Hawa, mereka jarang kena sesama, jarang kena demam. Alhamdulillah kesihatan bertambah baik ya. Dan dalam masa sama juga Hawa, untuk menyekat makan berlebihan, jangan lupa dapatkan 3YE. 3YE dapat membantu menyelia diet yang seimbang, menyekat selera makan berlebihan. Minum cream white ni harga RM45 saja, didatangkan dengan 2 freezer, coklat Belgium dan juga kopi Arabica. Baiklah. Dan kita dah kehabisan stok, awak boleh dapatkan secara online di Shopee. Dan waktu malam untuk pengawasan yang lebih baik, jangan lupa dapatkan apple sauce ataupun orange sauce yang hanya berharga RM36 saja. Tetapi bagi anda yang nak diskaun yang lebih istimewa, dapatkan di Shopee, Vasia Malaysia. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VAC baru beli. Sebab apa? VAC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, Hawa, hubungi hotline kami 1-800-883-990. Ulang balik. 1-800-883-990. Okey, baik Datuk. Terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi Datuk, insya-Allah. Baik, kepada anda semua penonton Wanita hari ini, kami di sini mahu berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi di Wanita hari ini, ya Fahrin. Saya pastikan jarak sosial saya dengan anda. Ya, itu juga yang ingin kami ingatkan kepada anda semua penonton Wanita hari ini. Pastinya semua bertanggungjawab untuk duduk di rumah dan jika keluar untuk membeli barang keperluan, pastinya bila balik dahulu sebelum berjumpa dengan keluarga, anda bersihkan diri anda dahulu. Terus kekal ceria, terus kekal bersemangat, tetapi kita jaga kita kerana kes terus meningkat dan tugas kita untuk melandaikan lengkungan COVID-19 itu. Dan esok kita akan kembali. Kita akan masak-masak. Kita masak apa? Hawa? Esok kita akan masak bayam dan juga kangkung. Suatu yang juga mungkin menjadi kegemaran anda. Jadi pastikan anda kembali bersama dengan kami lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati,